Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, kita telah pun mulakan live kita pada pagi ini, yang mana kita akan sebuah buku yang bertajuk Secret of Divine Love oleh A. Helwa. Jadi, hormati sekalian, saya Nur Anissa Aisyah, moderator daripada NGO Momen Buku pada hari ini. Jadi siri My Book Time kita telah pun sampai kepada siri yang ni adalah siri yang ke-49. Jadi saya yakinlah para penonton sekalian pun pasti tak sabar-sabar lagi nak dengar perkongsian daripada panel kita pada hari ini. Jadi sebelum itu nak minta respon daripada semua penonton, nak tahu suara jelas ke tak, ataupun jika ada masalah audio ke, boleh bagi tahu dalam ruang komen ya. Komen jelas ataupun tak, dan anda juga boleh bagi tahu daripada anda semua daripada negeri mana. Okey. Dan maka dengan ini saya menjemput panel kita saudari Salsabila Harun, graduan daripada UMT, untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih moderator pada pagi ni, Nisa. Nisa. Okey, terima kasih Nisa. Untuk pengenalan diri, pertamanya saya minta maaf, suara memang tak sedap sangat untuk didengari pada pagi ni. Tapi boleh dengar lah kan, dengan jelas kan? Jelas. Jadi untuk Alhamdulillah. Untuk pengenalan, nama penuh satu perkataan je, Salsabila binti Harun. Berasal daripada Terengganu, bumi Penyu. Sekarang ni belum lagi bergelar graduan sebenarnya secara official. Tapi insyaAllah tak lama lagi ataupun dalam masa terdekat ke tak pasti, insyaAllah lah secara official akan bergelar graduan daripada UMT. Sepanjang sekarang ni tengah buat part time je lah, part time buat penulisan buku dengan lecturer. Ke nak tahu apa lagi Nisa? Tak tahu nak kenapa. Jurusan sedikit tentang latar belakang, tema buku yang selalu dibaca ke? Oh, latar belakang, apa yang suka dibaca. Untuk cerita benda ni, saya suka baca buku non-fiksi ataupun berbentuk self-help. Sebabnya buku-buku macam ni, dia macam kena dengan diri sendiri. Kalau buku fiksi, saya pernah baca buku fiksi seperti buku orang-orang biasa. Saya baca buku tu, tapi menarik. Cuma saya rasa macam nak baca lagi. Cumanya kalau diberi pilihan antara fiksi dengan non-fiksi, saya akan pilih non-fiksi. Sebab bila saya baca non-fiksi ni, saya rasa macam wow, dapat satu input yang boleh saya guna, yang memang kita boleh guna in real life. Kalau buku fiksi boleh juga. Bergantung pada kita menafsirkan buku-buku tu lah. Cuma kalau buku fiksi, ia indirect way memberitahu pada kita message yang dia nak sampaikan kan. Kalau buku fiksi memang secara direct dia bagi kita, okay, kita kena melakukan perkara sebegini untuk menjadi orang yang hebat, contohnya lah kan. Jadi saya sebelum ni memang memilih buku berbentuk non-fiksi lah untuk dibaca. Okay, baik. Banyak jenis buku sebenarnya, tapi memang bila kita baca tu, kita baca untuk kita dapatkan sesuatu. Bila kita nak baca je, dia bergantung kepada matlamat kita untuk baca buku tu lah. Okay, baik.
Seterusnya kita pergi kepada topik perbincangan kita pada hari ini iaitu secret tentang buku Secrets of Divine Love. Jadi sebelum kita mengupas secara lebih mendalam lagi tentang isi kandungan buku ni, macam biasa kalau kita pergi kat kedai pun mesti perkara pertama yang kita tengok adalah dia punya muka depan tu kan. Jadi boleh tak akak kongsikan pandangan akak sendiri tentang buku ni daripada segi fizikalnya, adakah dia punya kandungan dalam tu mudah untuk dibaca, daripada segi fizikal dulu. Dipersilakan. Okay, terima kasih Nisa. Dari segi fizikal, macam Nisa kata tadi kan, kalau kita pergi kedai buku, perkara pertama kita tengok adalah front page dia kan, muka depan buku tu. Yes, bagi saya, memang saya pun jenis orang yang visual. Orang yang visual maksudnya penampilan satu-satu benda, satu-satu tempat mempengaruhi saya untuk membuat pemilihan. Macam buku pun macam tu juga, terutamanya kalau buku tu dia bukan buku yang kita familiar. Contoh buku A. Helwa ni, buku yang tak pernah lagi baca sebelum ni, dan dia memang ini adalah buku terbitan pertama beliau lah. Jadi bagi buku-buku yang kita tak familiar, tak pernah lagi baca penulis tu tulis buku yang ditulis oleh penulis tu, maka muka depan menjadi faktor pemilihan buku. Berbeza dengan buku yang kita dah familiar. Betul? Seperti buku Hamka contohnya kan. Kalau buku Hamka, walaupun dia punya cover tu tak adalah menarik sangat. Contoh buku Peribadi Hebat, plain putih, bawah dia biru. Macam tu je. Tapi disebabkan kita tahu penulis tu adalah Hamka, so kita akan tetap juga ambil buku tu untuk dibaca. Kalau buku ni yang menarik, terutamanya bagi orang perempuan lah saya rasa. Orang lelaki pun menarik juga sebab walaupun dia, okay saya tunjuk ini buku dia. Buku dia ada corak flora, ada daun, ada bulan. Tengok tu dia macam menarik perhatian untuk kita pilih buku tu walaupun kita tak kenal untuk siapa penulis dia. Betul tak Nisa? Kan Nisa macam mana? Betul. Kan? Lepas tu walaupun buku ni kita nampak macam ada corak macam agak keperempuanan tapi warna yang dipilih iaitu warna biru menjadikan buku ni turut sesuai dengan lelaki. Kan? Maksudnya lelaki perempuan pun boleh baca buku ni lah sebenarnya. Cuma kalau perempuan ni dia memang fitrahnya suka kepada benda yang cantik-cantik kan. Betul. Okay. Ada pelbagai faktor lah kenapa kita memilih satu buku tu kan. Boleh jadi daripada penulis, boleh jadi sebab isi kandungan. Kita tahu buku ni dia memang bantu kita, dapat bantu kita. Contoh. Kau macam mana Kak? Dia macam pemangkin untuk kita pilih satu-satu buku tu. Walaupun benda tu faktor kecil je, tapi dia mempengaruhi juga untuk kita pegang buku ni. Contoh dalam kedai buku, dalam banyak buku, cantiklah buku ni. Cantik buku ni baru buku depan. Then kita tengok pula isi kandungan dia. Kalau isi kandungan dia sesuai ataupun sama dengan ekspektasi kita terhadap front page ni, so kita akan pilih. Tetap juga isi kandungan yang utama sebenarnya. Cuma yang muka depan tu adalah memainkan peranan juga dalam pemilihan buku kan. Dan buku ni berbentuk A5, A5 saiz dia. Dan agak tebal. Dalam 350 muka surat mungkin termasuk buku depan. Disebabkan tebal ni saya mengambil masa yang panjang juga untuk baca. Kertas ni kertas kuning, soft cover. Tapi walaupun dia soft cover, tahan lasak jugalah sebab sepanjang baca ni banyak tempat dia pergi. Dia pergi tempat tidur, dia pergi kereta. Walaupun soft cover dia boleh tahan lama. Lepas tu dari segi spacing saya suka juga. Spacing dia tak rapat sangat. Jadi dia taklah membuat kita rasa macam penuh sangat buku tu. Suka untuk tampilan buku.
Nanti kalau saya bagi tahu banyak sangat kan saya tak surprise pula. Terus apa yang tak ada nanti? Betul lah tu. Jadi kita dah cakap tentang outer appearance buku ni. Dan kalau tak silap saya buku ni dalam bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris. Tapi kita bincang hari ni dalam bahasa Melayu lah. Jadi apa pandangan akak tentang gaya penulisan penulis ni? Adakah dia dekat pada hati ataupun dalam segi yang tegas ataupun straightforward? Apa pendapat akak tentang tu? Okey, buku ni terima kasih Nisa atas soalan. Dia memang betul dalam bahasa Inggeris. Apa ni? Dalam bahasa Inggeris saya rasa bagi saya sederhana, yang sederhana. Nak kata senang tak adalah senang sangat. Memandangkan saya pun bukanlah orang yang terlalu pakar dalam bidang bahasa Inggeris. Jadi sepanjang membaca pun ada je perkataan-perkataan yang kita tidak tahu maksud dia. So masa tu kita perlu mendapatkan maksud dia lah. Jadi maknanya bahasa Inggeris yang sederhana. Perlukan kepada kita untuk memahami dia. Sebab kalau seingat saya lah, saya baca buku ni, depan saya laptop, saya buka Google Translate dan saya cari maksud-maksud yang berkaitan. Tapi sebenarnya dia agak mengganggu juga sebab bila kita baca buku sepatutnya kita nak macam straight je kan, tak lancar je, tak ada gangguan nak buat ni, nak buat ni. Tapi bila ada perkataan yang tak faham tu, kita kena terpaksa juga buka Google Translate dan cari maksud, mengganggu jugalah. Tapi boleh lagi untuk difahami lah. Macam Khairul Nadia kata, boleh lagi difahami. Cuma perlukan usaha lah. Kalau orang yang expert, mungkin lagi senang lah, insyaAllah. Tu dari segi bahasa dia. Memanglah banyak perkataan yang tak biasa saya dengar. Okay. Lepas tu dari segi konten, isi huraian dia, yang menariknya ada juga, walaupun dia nampak spiritual, ada juga bukti saintifik. Contohnya dia masukkan bukti kajian. Boleh tengok nanti, bukti kajian dia kata antara degupan jantung dengan kita punya brainwave, yang lebih kuat adalah degupan jantung berbanding dengan brainwave. Tu antara penemuan kajian yang dia masukkan dalam buku ni. Maksudnya bila kita baca buku ni bukan sahaja tentang maklumat perihal ilmu agama atau kerohanian, tapi ada juga ilmu-ilmu sains yang kita boleh kutip juga, yang kita boleh tahu. Tak semestinya, tak perlulah kita nak buka buku sains, sebab kalau saya dalam bidang sains sosial ni, maksudnya tak adalah kita perlu nak kaji benda lain sebab kita tak adalah keperluan yang terlalu tinggi terhadap benda tu. Tapi bila ada maklumat tentang ilmu sains ni, kita rasa macam menarik. Menarik. Walaupun kita tak buka buku, kita tahu juga pasal ilmu sains. Dan apa lagi dia punya gaya tulisan macam dari keras atau lembut kan. Yang saya nampak, yang saya nampak buku ni lebih banyak mungkin ayat-ayat yang lembut. Rasa lebih banyak. Rasanya ada juga yang tegas. Tapi yang saya take note, perkataan yang lembut seperti dia kata, cry the tears you need to cry. But in the midst of your pain, do not forget that your Lord love you deeply. Okay, macam dia dia macam kata, menangislah. Kalau kamu nak menangis, menangislah. Tapi jangan lupa Allah menyayangi kamu dan kamu ada Allah untuk menyayangi kamu. Macam tu. Sebab kita, panjang pula nak cakap. Sebab kadang-kadang kita takut nak menangis. Sebab dari kecil kan kita diajar, dah lah menangis, jangan menangis. Macam tu. Malu kot orang kalau Ganu kata, malu kot orang menangis. Tapi sebenarnya dalam buku ni dia di-highlight lah, dia kata jangan, kalau kamu nak menangis, menangislah. Macam tu. Tu antara perkataan yang lembut lah. Lepas tu Allah love you infinitely more than you can calculate. Allah ni dia sayang kita melebihi daripada apa yang kita jangkakan. Tu ayat-ayat yang saya rasa lembut dan menyentuh hati jugalah bagi saya. Jadi ada macam penulis tu cakap dengan kita. Sebab saya perasan bila kita baca buku kan, banyak penulis ni
Ada yang penulis yang dia macam mengajar kita, okay ni fakta. Ada juga penulis yang cakap yang macam dia bagi tahu kita jangan menangis macam yang akak cakap tadi kan. Dan dia pujuk kita sebagai peringatan dalam buku ni lah. Saya rasa dalam buku ni pun memang banyak jugalah ayat-ayat macam tu. Sebab tu saya suka, sebab saya pun jenis yang mungkin feeling ke apa, suka bila ada orang menggunakan ayat-ayat macam tu. Dia lebih masuk lah saya rasa. Apa lagi pasal ni? Tema tu macam mana? Tema buku ni kalau nampak dekat front page dia, nampak tak? Spiritual Journey into the Heart of Islam. Dia macam tema spiritual ataupun dalam bahasa Melayu rohani. Ruh, maksudnya dia bercakap tentang perkara internal kita. Sebab kan kita hidup ni ada perkara yang internal, ada perkara yang eksternal kan. Jadi dalam buku ni lebih fokus kepada perkara internal lah, sebab perkara internal ni yang akan mengawal badan kita untuk berfungsi kan. Jadi ruh ni ruh ni ada dalam setiap jasad manusia kan. Sebab tu kita hidup pada hari ini. Kalau tak ada ruh ataupun roh kita ditarik daripada jasad kita, maka dia disebut sebagai kematian kan. Maksudnya semua manusia yang hidup pada hari ini mempunyai roh. So buku ni memperlihatkan tentang benda yang dekat lah dengan kita. Roh benda yang dekat. Yang dekat dan kita perlu pelihara. Bukannya kita kita abaikan roh ataupun keperluan dalaman kita. Macam dia ajar lah, secara dekatnya dia ajar how to build your inner strength melalui connection dengan Allah. Maksudnya dia memberitahu kepada pembaca ni kita kena dapatkan kekuatan dalaman dengan mempunyai connection dengan Allah. Maksudnya nak dapatkan kekuatan roh ataupun nak bantu roh kita, nak beri kekuatan kepada roh kita adalah dengan connection dengan Allah. Dia nak bagi tahu macam tu lah antara tema dalam buku ni. Antara tema lain juga saya nampak kalau tadi tema spiritual ataupun roh tu, sebab apa saya kata macam tu? Sebab dalam buku ni, dalam chapter 6 dia ada cakap pasal solat. Dan chapter 6, 7, 8 macam tu dia cakap pasal solat, pasal zakat, pasal haji. Perkara yang simple, perkara yang basic kita sebagai orang Islam, sebagai manusia. Dan mungkin mungkin kalau tema lain juga yang saya nampak adalah tema inspirasi. Okay, tema inspirasi, sebab apa saya kata macam ni? Sebab bila saya baca ni, ni pandangan mata saya mungkin lain orang yang baca mungkin dia punya penafsiran tu berbeza lah kan. Apa yang saya nampak, dia buat saya rasa worth it untuk hidup dalam dunia ni. Sebab Nisa, kita manusia ni kan, kadang-kadang kita rasa macam ni contoh lah, beberapa adalah orang yang beberapa kenalan ataupun yang tak kenal pun ada pernah mengadu tentang bagaimana kesusahan ataupun keadaan hidup, masalah yang dia hadapi, menyebabkan dia rasa oh my god tak nak hidup dalam dunia ni ataupun nak lari daripada dalam dunia ni kan. Ada yang orang yang it's real thing happening lah. Memang ada kan? Orang yang banyak, terutamanya di media sosial sekarang ni, orang yang cakap tak nak hidup lah, macam apa guna. Jadi cuba Kak jelaskan lagi tentang perkara tu. Sebab terima kasih Nisa. Sebab ni kan masalah-masalah yang ada dekat sekeliling kita ni, kadang-kadang kita rasa berat sangat dan kita rasa macam susah untuk nak bawa masalah tu. Contoh beban batu, kalau ada kat belakang kita, semakin bertambah berat beban batu tu, kita akan rasa tak larat nak bawa. Dan kalau kita rasa putus asa, mungkin kita rasa macam nak lepas je batu tu, dan kita bila batu lepas daripada kita, maksudnya dia jatuh atas kita kan. Dia jatuh atas kita dan kita tak adalah. Maksudnya tu adalah jalan terakhir orang-orang yang merasakan beban yang terlalu banyak ni. Sebab tu dalam buku ni, bila saya baca, dia semacam walaupun masalah banyak, kita kena ada rasa yang kita ni bernilai. Walaupun kita nampak kita ni banyak dosa, tak adalah orang yang sempurna sangat, tapi
dia bagi tahu, dia menerangkan dengan cantik dalam bab 2 tentang bagaimana nilai kita di sisi Allah ni menyebabkan kita rasa kita boleh menukar pemikiran kita daripada aku ni tak berguna dengan rupanya Allah nilai aku pada tahap macam ni. Tu perkara yang saya rasa tema lah dalam buku ni. Sangat memberi inspirasi lah. Daripada yang akak cakap tu pun rasa terinspirasi lah. Jadi kalau itu tema buku, cuba boleh tak akak kongsikan sikit lagi tentang isi dan sinopsis buku ni? Contoh bila orang yang nak beli ni mestilah dia nak tahu isi kandungan dia kan? Apa yang akak boleh kongsikan tentang perkara tu? Okay, saya cuba berkongsi tanpa membuat pembukaan yang terlalu banyak lah sebab nanti takut tak surprise. Secara ringkasnya, siapa yang tak ada lagi kena dapatkan lah. Kan senang pula kalau saya cerita kat sini je kan. Buku ni dia ada 12 bab, 12 chapter. Ni pada saya punya pandangan mata atau penilaian saya, mungkin orang lain mempunyai pandangan berbeza. 5 bab pertama dia bercakap tentang bagaimana Allah mengasihi hamba dia. Sebab dalam 5 bab pertama ni dia cakap pasal tentang Allah. Maksudnya penulis ni cakap tentang Allah, tentang kita sendiri, tentang Islam, tentang Quran dan tentang taubat. 5 bab pertama. Dan 5 bab kedua dia bercakap tentang perkara yang dah dekat, yang dah kita belajar daripada sekolah tadika lagi, iaitu 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang kita dah hafal daripada sekolah rendah lagi. Basic lah tu. Gimana? Paling basic. Ya? Paling basic. Kiranya dia ingatkan kita balik tentang perkara yang paling basic. Ya betul-betul Nisa. Dia mengingatkan kita perkara yang paling basic. Bahkan perkara yang kita tak terfikir pun, walaupun benda tu benda basic, contoh solat. Tapi dia mengingatkan balik. Okay, solat ni ada tajuk satu tajuk tu kata prayer is for you. Solat tu untuk kamu. Bukannya untuk kita faham sama ni solat kita untuk menyembah Allah. Ya betul kita nak menyembah Allah, kita mengabdikan diri kepada dia kan, kita beribadah kepada Allah. Tapi dalam buku ni dia macam bawa satu perspektif lain yang solat ni untuk kamu sebenarnya. Kita solat 5 waktu sehari semalam ni untuk diri kita. Sebab bila kita solat kita dapat manfaat. Contohnya bila kita sujud semua kita merendahkan diri kepada Allah kan, membuatkan kita rasa macam walaupun otak ataupun akal kita terletak di kepala tapi kita letakkan di tempat yang hina kan, iaitu tanah. So dia memberitahu kita balik apa hikmah di sebalik rukun-rukun yang digariskan tu. Macam haji, apa hikmah haji di mana semua orang daripada seluruh negara datang ke Mekah untuk menunaikan haji, dan mereka berpakaian yang sama untuk menunjukkan bahawa kita manusia ni sama sahaja. Yang membezakan kita adalah takwa. Okay, tu boleh baca lagi lah lepas ni. Tu 5 bab yang kedua. Dan 2 bab terakhir tu bercakap tentang perkara gaib, iaitu mati dan syurga. Di mana penulis memberitahu bahawa kematian adalah jalan untuk ke syurga. Untuk kita mendapatkan syurga adalah dengan kematian. Dan kematian bukanlah satu kekejaman yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kita manusia ni. Sebab Nisa, kadang-kadang manusia ataupun saya sendiri terfikir kenapalah Allah jadikan kematian kan. Kalau Allah tak jadikan kematian kalau Allah tak jadikan kematian, mungkin kita tak akan rasa sedih, kita tak akan rasa kehilangan. Kita terfikir macam tu. Maksudnya kita seolah-olah mempersoalkan kenapalah ada kematian. Tapi Helwa, penulis, dia macam bawa kepada kita untuk macam satu perspektif lain. Untuk melihat kematian tu adalah bukannya kekejaman. Allah buat kematian tu bukan untuk memberikan, nak mengazabkan kamu. Tapi kematian tu adalah sebenarnya membawa kamu ke syurga. Iaitu dengan syarat, dia letaklah syarat-syarat untuk mendapatkan kematian yang menghala ke syurga adalah dengan kita mendapatkan husnul khatimah,
bila kita mendapatkan husnul khatimah dengan cara kita hidup dengan membuat kebaikan, dan bila dah kita buat kebaikan, kita dapat husnul khatimah, kemudian kita akan sampai ke destinasi yang terakhir, destinasi yang baiklah yang kita semua harapkan kan. Jadi Helwa membawa kita supaya melihat kematian is not that bad. Maksudnya kematian ni bukanlah benda yang buruk yang kita perlu takuti. Tapi berhati-hati kita sebab dia tidak menafikan yang adanya azab. Walaupun dia membawa kita untuk melihat kematian ni adalah satu jalan ke syurga, tetapi tidak menafikan bahawa adanya azab kubur, azab untuk mereka-mereka yang melakukan dosa, macam tu. Jadi sebab kita selalu melihat kan kematian. Nisa pernah tak tengok video kematian azab dalam kubur? Ada pernah, terutamanya masa zaman-zaman sekolah menengah dululah. Banyak game-game universiti kan. Betul-betul, dalam contohnya dalam muhasabah, program muhasabah kan biasanya ditayangkan video tentang azabnya kubur yang sangat dahsyat lah. Sebab kita rasa takut, nak sebut pun takut, nak sebut mati pun takut. Kalau saya nak sebut mati pun takut, tak nak sebut, tak nak tahu langsung pasal mati ni. Sebab video yang kita tengok tu memberikan trauma kepada kita. Jadi sebab itulah Helwa, saya kata tadi, Helwa membawa perspektif yang supaya kita melihat dari sisi yang berbeza. Maksudnya mati ni sebenarnya jalan kita ke syurga. Untuk dapat syurga, you kena mati. Tapi dengan syarat, you kena buat baik. Macam tu. Itu kuranglah. Ni cakap pasal apa? Sinopsis buku. Sinopsis buku kan. Tu bab yang kedua terakhir. Ada satu bab lagi. Dia tak letak chapter lah. Dia macam satu bab bonus lah saya rasa. Tentang You Are Love. Bab tu akhir-akhir sekali lah. Dan setiap bab tu dia tidaklah bersambung. Maksudnya dia berasingan. Solat, zakat, haji, tentang Islam. Dia berasingan antara satu sama lain lah. Macam tu lah kot sinopsis. Okey tak? Memang bila cerita tentang kematian tu buatkan kita terfikir kan, terutama dalam keadaan dunia sekarang yang mana rasa takut kepada kematian tu macam bukannya tak ada, cuma seringkali banyak perkara yang berlaku kat dunia ni buatkan kita terlupa bahawa hidup kita ni adalah antara hidup dan mati. Bila mana, dan dia bagi kita satu kesedaran daripada apa yang akak cerita tadi pun buatkan saya terfikir macam selalunya ramai orang zaman sekarang ni yang dia terlalu fokus pada dunia. Nak kumpul harta ataupun nak makan sedap-sedap, nak post caption ataupun gambar cantik-cantik kat dalam media sosial dan sebagainya. Sedangkan kita kena banyak juga dalam pada masa yang sama jangan biarkan kenikmatan hidup kita kat dunia ni buatkan kita terlupa pada hakikat kematian. Jadi saya pun jadi macam wah, kalau aku baca buku ni memang akan teringat macam banyak kita refleksi daripada apa yang penulis kongsikan. Betul-betul. Jadi itu kiranya sinopsis ya Kak, sila tambah. Tapi bukanlah bermaksud kita macam tadi kan, maksud kita nak meremehkan, maksudnya tak perlu takut mati, tak adalah macam tu kan. Cuma penulis nak suruh kita supaya ingat fikir tentang mati. Fikir tentang mati tak adalah teruk sangat. Sebab macam Nisa sebut tadi kan, hidup kita ni kat dunia ni untuk mati kan. Macam penulis dia tulis kat sini. Ketika kita dilahirkan, kita diazankan. Ketika kita mati, kita disembahyangkan tanpa diazankan pun. Sebab apa? Sebab hidup kita adalah sependek azan dan solat. Maksudnya macam tu. Azan yang dilaungkan semasa kita lahir itu adalah azan untuk solat kita yang terakhir. Solat jenazah tu. Ni satu benda yang saya rasa,
Oh my god, rupanya hidup kita sesingkat macam tu. Betapa singkatnya hidup kita dianalogikan seperti itu kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi yang tu adakah ada tak bahagian dalam buku ni yang akak suka? Dalam banyak-banyak. Tadi akak kongsikan tentang hipnosis dan isi kan? Dalam banyak-banyak. Tebal-tebal buku tu bahagian mana yang akak rasa paling menyentuh hati ataupun sesuatu yang buatkan kita terfikir? Terima kasih Nisa atas soalan yang menarik, iaitu tentang bab yang menarik dalam buku ni kan? Betul Betul. Okay, dalam buku ni sebenarnya susah juga nak tentukan mana bahagian yang menarik. Semua menarik. Maksudnya ada, sebab kita bila kita baca buku, kalau saya lah, kita baca buku ni saya ambil masa lama tau nak habiskan. Daripada bulan Jun sampai Oktober, lama kan? Untuk buku yang muka surat 300 lebih saya ambil masa selama 4 bulan untuk habiskan. Sebab bila baca buku, saya suka untuk berbicara. Ataupun bila baca buku ni, contohnya kita jumpa satu tempat yang kita rasa wow, ataupun kita panggil aha moments. Bila kita baca buku, ni menarik macam tu. Banyak tempat-tempat yang aha moment dalam buku ni. Boleh saya kata macam tu lah. Tapi untuk memandangkan kita tak lama sangat hari ni, sebab buku ni saya sekarang nak habiskan, memang lama lah. Saya bawa chapter 2 lah kot. Chapter 2 yang bertajuk Who Are You to God? Siapa kamu di pandangan Allah? Macam saya kata tadi, kita sebab kita ni banyak dosa kan. Banyak dosa, lepas tu banyak kekurangan, banyak benda yang amal pun tak banyak. Jadi seringkali kita merasa seperti kita nobody. Kita ni bukanlah siapa-siapa dalam dunia ni. Dah lah manusia dalam dunia ni ramai. Ada 8 bilion kot manusia keseluruhannya. Lebih kurang 8 bilion. Macam debu-debu berterbangan. Macam debu-debu berterbangan lah kita ni ibaratnya kan. Maksudnya betapa kita ni bukanlah siapa-siapa. Ya? Unsignificant. Kalau dalam bahasa unsignificant. Jadi macam mana tu buat orang yang rasa Okay. Jadi sebab nak dibandingkan dengan orang lain kan. Manusia lain, contoh para ulama ke, ustaz-ustaz ke. Saya bukan ustazah walaupun tajuk buku kita hari ni tentang spiritual. Kalau nak dibandingkan dengan orang ramai, banyak mereka yang lebih banyak lagi amalan. Solat malam, kita apalah sangat. Saya banyak kali rasa macam tu. Aku ni tak ada buat apa pun kat dunia ni macam tu kan. Teruk lah, kita ni teruk. Macam lebih kepada kita nak mengkritik diri. Sebab kalau dalam masyarakat contohnya, dalam masyarakat contoh ada orang tu yang bagus. Ada orang tu dia biasa saja. Jadi ketua kampung tu akan tengok orang yang bagus lah kan? Betul tak? Maksudnya dia akan ataupun lebih suka lah. Ataupun memang manusia ni kita akan suka orang yang lebih baik lah kan? Jadi macam mana? Adakah saya pun terfikir, so adakah Allah tak suka aku? Maksudnya Allah ni tak sayang aku ke? Maksudnya Allah pandang ke aku ni adalah manusia ni ramai? Kita tahu yang Allah Maha Esa. Allah tak ada, Tuhan ni tak banyak kan maksudnya. Allah Maha Esa. Jadi bagaimana Allah nak jaga hati ataupun nak tunaikan semua hajat manusia yang ada dekat muka bumi ni. Jadi tu yang saya terfikir. Dan kita rasa lebih nak menyalahkan diri, nak mengkritik diri. Jadi bab 2 ni lah yang memberitahu kepada kita
yang Allah ni, kasih sayang Allah ni tak sama dengan kasih sayang manusia. Okay, cara memandang Allah tak sama dengan cara manusia memandang manusia lain. Cara Allah mendengar tak sama dengan cara manusia mendengar. Walaupun kita berdoa, kita rasa Allah dengar ke doa aku tapi sebenarnya cara Allah mendengar tak sama dengan Allah kita manusia. Kita, pendengaran kita adalah terhad, tapi pendengaran Allah itu meliputi segalanya. Walaupun benda yang kita bisikkan, benda yang kita sembang dalam tempat yang tersembunyi pun Allah akan mendengar apa yang kita suarakan tu. Tu part yang saya rasa kita perlu ada rasa yang kita ni bernilai juga. Macam ada ayat dia kata, we are created intentionally. Kita ni dihasilkan ni dengan satu tekad, satu niat. Maksudnya bukannya kita ni secara kebetulan, lahirlah Nisa contohnya kan. Lahirlah Salsabila contohnya. Dia bukan kebetulan kita dilahirkan, tetapi intentionally. Kalau dalam kilang kita nampak banyak-banyak benda. So benda tu dilahirkan, dibuat secara random, banyak-banyak kan. Tapi kita ni, tubuh badan kita ni, kita sendiri ni, contoh Nisa adalah diciptakan oleh Allah secara intentionally. Bukannya secara kebetulan Nisa diciptakan. Tetapi Nisa diciptakan dengan dengan niat, dengan kata Allah nak ciptakan. Allah nak ciptakan Nisa. Bukannya saya saja contoh mak ayah Nisa rasa kita nak anak lah, nak tambah anak lah, tiba-tiba tambah keluar Nisa, tak. Tapi dengan izin Allah juga. Sebab basically kebanyakan kita ni, saya kaitkan yang tadi kebanyakan kita ni tahu tentang ni kan. Betul tak Nisa? Nisa dah tahu kan, maksudnya Allah ni sayang kita, betul tak? Kan? Sebab betul. Kita dah biasa dengar Allah sayang kita. Allah sayang kita. Banyak kali sebenarnya dengar Allah sayang kita. Kita dah biasa tahu. Tapi at the moment kita rasa kita berada di tempat yang paling bawah, tempat terpuruk, kadang-kadang kita akan rasa perasaan negatif yang mendominasi ataupun idea-idea sebegini yang akan mendominasi kita. Sebab kita kan manusia, kita ada syaitan, kita ada malaikat. Maksudnya ada di sekeliling kita syaitan dan malaikat. Kalau dalam teori, saya masuk sikit, teori counselling, teori psychoanalysis, dia kata manusia ni ada ego dan super ego. Jadi bila masa kita positif, yelah kita bolehlah cakap yang aku ni disayangi oleh Allah. Tapi bila kita berada di tempat yang ataupun masa negatif tu mempengaruhi kita, masa tu lah kita susah untuk berfikir dengan baik tentang kewujudan kita ni. Macam saya tadi kata, kita lebih suka untuk berfikiran negatif tentang diri kita. Jadi masa tu lah kita perlukan buku ni, di mana dia kata stop calculating your worth with finite numbers when you were created by an infinite God. Dia kata berhenti kamu nak mengira nilai kamu dengan jumlah yang terhad, sedangkan kamu diciptakan oleh Allah yang tidak terhad. Maksudnya Allah yang tak ada batas langsung kan. Remember, you are not currency to fall and rise in value. Ingat, kamu bukannya mata wang yang ada masa naik dan turunnya. Dan stop pricing God's merchandise. Berhenti untuk kamu memberikan harga kepada produk Allah. Kan kita ni adalah hasil ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi perkataan-perkataan ni dia macam memberi, memang membuatkan saya rasa oh my god. Dia macam saya kata tadi, aha moment lah. Macam oh my god, rupanya walaupun kita rasa kita ni teruk, rupanya Allah pedulikan kita. Walaupun ramai orang yang ada dalam dunia ni, Allah masih sedar, notice yang kita ni ada dalam dunia ni. Jadi untuk kawan-kawan yang lepas ni ada rasa macam tu, penonton yang ada pagi ni, kalau ada rasa seperti kita ni tak berguna, kita ni tak bernilai, kita sebenarnya bukanlah kita yang menentukan nilai tu. Bahkan bukanlah amal kebaikan ataupun amal kejahatan yang akan menentukan nilai kita di sisi Allah. Allah dia tidak bergantung pun kepada perbuatan baik kita. Contoh, bila kita buat baik,
Allah akan lebih sayang kita. Tidak. Sebab Allah tidak berhajat kepada kita kan. Okay. Sebab tu kita kena kita kena sedar benda tu. Kita kena letak dalam kepala kita yang yes, Allah sayang kita, Allah pedulikan kita. Macam tu. Tu antara bab lah, antara poin yang menarik juga. Ada satu lagi sebenarnya tapi takut tak sempat je. Tak apa. Nanti yang tu boleh diselitkan di akhir nanti, bahagian akhir nanti mungkin. Ya. Boleh. Jadi bukan kita yang menentukan nilai kita. Hanya Allah yang menentukan nilai kita sebagai manusia. Jadi kalau lainlah sudut pandang, maksudnya kalau manusia ni dia akan tengok daripada segi kekayaan, daripada segi rupa. Sedangkan semua tu hanya pada sisi pandangan manusia. Sedangkan Allah melihat yang paling bertakwa di antara kita. Okay, seterusnya. Banyak sebenarnya, kalau tadi pun masa Kak huraikan tentang bahagian dalam buku tu, kita dapat kaitkanlah dengan perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita. Daripada apa yang kita fikirkan, daripada persoalan-persoalan kehidupan yang sering dilontarkan. Jadi akan secara lebih lanjut lagi tentang isi kandungan yang kita boleh aplikasikan dalam yang kita kata kena dengan situasi semasa, isu semasa masyarakat pada zaman ni. Boleh tak? Okay, terima kasih Nisa. Ada soalan yang diberikan. Berkaitan je Sebab kita tengok dalam masyarakat sekarang ni pun, kalau saya kalau kat Twitter tu macam-macam lah orang rant ataupun komen macam-macam, macam hidup ni payah lah, I wish life was so much easier. Dia banyak sangat komplain tentang kehidupan ataupun macam mungkin ada dalam daripada perspektif kita ni, kita tengok macam masyarakat ni hubungan manusia dengan Tuhan. Ada apa-apa komen tak tentang tu? Okay, terima kasih Nisa. Ada soalan iaitu tentang kebanyakan macam Nisa kata orang di Twitter rasa macam hidup ni susah lah kan. Lebih kurang macam tu, betul tak? Saya faham. Jadi betul. Bukan Twitter sajalah, banyak dalam media sosial lain pun lah. Kadang-kadang WhatsApp status, FB, semua tu media sosial kan? Betul-betul. Dalam hidup ni kan, kita kena take note satu benda yang life is a journey, not competition. Maksudnya hidup kita adalah satu perjalanan, tetapi bukannya satu pertandingan. Biasanya antara perkara, faktor yang menyebabkan kita boleh menjadi rasa susahnya hidup ini adalah bila kita mahu untuk saya tidak meletak penilaian pada seseorang lah. Saya tak mahu meletakkan penilaian, tetapi antara faktor yang menyebabkan kita rasa hidup ni adalah susah adalah bila kita fikir hidup ni adalah satu pertandingan yang menyebabkan kita rasa terbeban. Kita rasa sentiasa kena struggle untuk mendapatkan apa yang kita nak. Dalam buku ni dia ada tajuk Life is a Test. Hidup ni adalah satu cubaan. Okay, hidup ni adalah satu cubaan yang kita kena lalui, yang kita kena nikmati proses cubaan tersebut. Helwa dia membawa satu kisah. Saya tak pasti ini adalah true story ataupun kisah yang pengajaran semata. Kisahnya macam ni. Boleh bercerita sikit? Okay, kisah dia seorang budak lelaki. Dia tengok satu kepompong rama-rama. Okay.
bila dia tengok kepompong rama-rama tu, dia rasa macam kesian dekat rama-rama. Sebabnya rama-rama tu macam struggle untuk keluar daripada kepompong tu. Jadi dia pun dengan niat baik nak tolong rama-rama tu, dia dia ambil gunting dan dia gunting kepompong tu, menyebabkan rama-rama tu terkeluar daripada tempat dia tu. Bila rama-rama tu keluar, kemudian apa yang akan jadi? Yang jadi adalah rama-rama tu jatuh dan rama-rama tu mati, tak dapat terbang. Okey. Sebenarnya Helwa kata sebenarnya struggle yang dia buat semasa nak keluar daripada kepompong itu adalah satu proses semula jadi yang dia buat, yang dia kena alami untuk menguatkan sayapnya untuk terbang. Macam tu. Sebenarnya adalah normal, struggle tu adalah normal, tapi bila dilihat oleh budak tu dia rasa macam kesian. Sebenarnya struggle tu lah yang memberikan hikmah kepada rama-rama tu supaya dia dapat terbang, supaya sayap dia lebih kuat. Jadi apa yang kita faham daripada story ni, kisah ni adalah hidup ni adalah proses. Kesusahan yang kita alami hari ini adalah satu proses. Proses untuk menguatkan kita, proses untuk menjadikan kita orang yang lebih hebat lagi. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tak perlu nak push sangat diri kita untuk setanding dengan orang lain. Tetapi kita perlu nikmati hidup kita sekadar yang termampu. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita rasa kita mampu untuk atasi, kita atasi. Dan kalau kita tak mampu untuk kejar, kita tak perlu nak terlalu push diri kita. Sebab dalam dunia ni semuanya sementara. Walaupun hari ni Nisa, kita rasa macam susahnya lah nak habiskan belajar contohnya. Tapi semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Ya? Kenalah dengan diri saya. Yelah kan. Yelah, sebab belajar ni bukan benda yang senang kan. Menuntut ilmu ni bukan benda yang senang. Jadi walaupun kita rasa susahnya belajar ni, one day belajar tu akan habis juga. Masa at the right time, at the right moment, kita akan rasa wow, akhirnya habis juga ujian ni. Sebab semua prosesnya macam tu. Dan bila kita senang dah habis graduate, dan akan datang lagi masalah lain. Bila datang lagi masalah lain, yakinlah masalah tu sama juga. Pada masa yang tepat, masalah tu akan pergi juga. Sebab semua dalam dunia ni sementara. Kita pun sementara. Hidup pun sementara, dunia pun sementara, semua yang ada dalam dunia ni sementara. Perasaan sedih sementara, perasaan marah sementara, perasaan kecewa sementara. Banyaklah pula kan, tapi semua sementara. So kita kena yakinkan benda tu. Macam isu semasa kalau tu isu yang Nisa ceritakan tadi. Mungkin saya nak sentuh isu-isu sahabat-sahabat kita yang banjir dekat Selangor, Pahang semua kan. Sebenarnya ini mungkin adalah satu message daripada Allah kan. Sebab dalam buku ni, saya nak kaitkan dengan buku ni, dia kata Quran is not only a book. Dia kata Quran ni bukan hanyalah buku semata-mata, tetapi Quran ni adalah mukjizat yang Allah pelihara sampai sekarang. Isi-isi dia masih lagi tidak diubah suai kan. Tengok tak video Ustazah Asma yang dia jumpa Quran tidak terjejas walaupun rumah tu banjir teruk. Ada juga nampak tentang berita tu, tentang cerita tu. Kan? Maksudnya walaupun di sebalik ujian yang Allah bagi, sebenarnya ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita yang nampak apa yang Allah nak mesej tu. Jadi setiap yang berlaku ni, tengoklah mesej apa yang Allah nak berikan kepada kita melalui ujian tersebut. Semuanya ada mesej. Tapi saya sebenarnya takut juga nak cakap pasal ni sebab yelah bila kita positif kita bolehlah nak bercakap dengan baik kan. Tapi bila kita berada di state yang negatif, untuk jadi positif sangat susah lah. Ini untuk persediaan awal lah. Bahawa kita kena tengok mesej di sebalik ujian yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi kan. Itu saja kot harap menjawab lah. InsyaAllah. Jadi kalau Kak rasa macam orang yang berada di
tempat yang paling bawah bila mana dia rasa emosi negatif tu menguasai dia. Jadi apa tips ataupun nasihat Kak lah tentang orang-orang yang sedang berada di fasa tu? Okay, saya ambil daripada buku ni ya. Kalau daripada saya kan macam bukan bedah buku kan. Sekejap saya nak recall balik. Tips untuk mereka yang berada dalam fasa ni, mungkin kita boleh buat dalam buku ni dia bagi tahu tentang reflection tentang gratitude journal, iaitu journal kesyukuran. Okay, dia sarankanlah, Helwa mensarankan kita untuk ada satu journal. Dalam journal tu kita menulis apa yang kita rasa bersyukur, apa yang membuatkan kita rasa bersyukur pada hari ini. Contoh, kita dapat bangun pagi, kita dapat makan hari ini, sekecil-kecil perkara. Kita dapat berjumpa dengan keluarga, satu bila bangun pagi. Dan bila nak tidur, apa lagi yang kita rasa sepanjang hari ini kita rasa bersyukur. Jadi itu secara praktikalnya kita boleh buat macam itulah. Untuk kita, sebab menurut Helwa dia kata bila kita membuat dengan penuh emosi, mencatat apa yang kita rasa syukur itu, then kita akan dapat melihat kembali rupanya banyak juga yang nikmat, kesenangan yang Allah bagi kepada kita. Jadi mungkin salah satu cara mungkin sesuai untuk sesetengah orang dan mungkin tidak. Harap menjawab lah. Betul, sebab kadang-kadang bila kita tak sedar kita ada banyak sebenarnya dalam banyak benda dalam kehidupan kita. Nikmat yang kita ada. Contoh orang yang ada, kita rasa kita berada dalam satu fasa di mana kita rasa kalau aku ada kereta ni pasti hidup aku bahagia. Lepas tu, tapi ada orang dia rasa kalau aku ada lagi besar lagi daripada kereta, kalau aku ada rumah sendiri aku pasti bahagia. Sedangkan ada je orang yang dia tak ada kereta, dia tak ada rumah tapi dia tetap bahagia. Jadi happiness is about perspektif lah kan. Setakat mana kita mampu nak bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Cakap tu memang senang, saya berakui lah, memang cakap tu lebih senang. Tapi sebab bila kita ingat balik bahawa yang bagi semua perkara tu adalah Allah. Allah bagi orang tu kereta, Allah bagi orang tu rumah. Dan Allah juga bagi kita nikmat-nikmat yang kita ada. Bila kita fokus pada apa yang kita tak ada, sentiasa ada benda yang kita tak ada dalam kehidupan ni. Dan bila kita fokus pada perkara tu, kita akan pernah bahagialah. Jadi daripada apa yang Kak cakap tadi, saya boleh simpulkan bahawa orang yang paling bahagia adalah bersyukur dengan apa yang dia ada. Contoh gratitude list tu memang untuk kita latih diri kita. Sebab bila berkaitan dengan perkara-perkara macam kesyukuran, redha, semua tu dia tak datang sendiri. Dia perlukan dengan usaha. Hanya lepas kita sampai satu tahap, kita terbiasa dengan benda tu, baru kita perkara tu dia automatik datang sendiri. Alhamdulillah. Banyak sangat yang kita dapat daripada perkongsian hari ini. Jadi ada kata-kata terakhir tak Kak untuk para viewers kita pada hari ini? Ataupun selitkan sekali kesimpulan daripada buku tu ke? Dipersilakan. Okay, terima kasih Nisa atas huraian daripada Nisa tadi. Betul, kita kena bersyukur apa yang kita ada kan. Okay, sebelum tu ni adalah kesimpulan terakhir ataupun ada lagi kesimpulan lepas ni? Kesimpulan terakhir. Memandangkan masa pun mencemburui kita. Rasa macam tak. Rupanya dah hampir sejam kan. Itulah. Sebab tu kita kena ada diskusi macam ni tau. Macam Nisa kata tadi, cakap memang senang kan. Tapi bila berlaku pada kita, masa tu lah kita akan rasa struggle ni untuk menjadi seorang yang positif. That's why perbincangan macam ni perlu diadakan supaya kita rasa ingat kembali. Betul? Okay, sebagai rumusannya, kalau tentang buku ni, buku ni secara rumusan yang apa yang saya boleh rumuskan adalah
berkisah tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Allah sangat menyayangi kita. Kalau contoh ringkasnya, contoh bulan Ramadan. Contoh pada bulan Ramadan, dosa, pahala digandakan kan? Tapi dosa tak digandakan. Ini contoh biasa. Satu lagi contoh niat. Bila kita niat buat baik, dapat pahala. Betul tak? Bila kita niat buat jahat, dapat dosa tak lagi? Belum lagi kan? Maksudnya sampailah kita buat satu kesalahan ataupun dosa tu, barulah kita dicatat melakukan dosa. Berbanding dengan kita niat untuk buat baik, then kita dah dapat pahala. So tu adalah satu, oh my god, betapa Allah sangat sayang kepada hamba dia. Kalau kita fikir satu benda dah rasa uish, hebat ni. Lepas tu satu lagi mungkin dari segi ni, pintu taubat yang terbuka luas sampai hari kiamat. Betul, sampai kita nafas terakhir kan. Pintu taubat yang sangat yang terbuka untuk kita. Maksudnya Allah, walaupun kita buat salah, pintu taubat tu masih dibuka. Pernah tak dengar ustaz tu kata, Allah tak peduli. Allah tak peduli berapa banyak dosa kamu. Datanglah kepadaku, Allah kata kan. Datanglah kepadaku untuk memohon ampun. Allah tak peduli walaupun dosa kita sebanyak gunung mana pun, Allah tak peduli. Jadi itulah nak menunjukkan betapa Allah sangat menyayangi kita, hamba-hambanya. Walaupun kita buat jahat sekalipun, walaupun kita buat dosa bersendiri sekalipun, kita kena sedar yang Allah sayang kita, tapi bukan hanya sekadar Allah sayang kita dan kita menjadikan itu lesen untuk kita buat kesalahan, tapi sebagai kita yang sedar Allah sayang kita, kita kena balas kasih sayang Allah itu. Itu kesimpulan yang saya dapat daripada buku ni. Okay, dari segi Alhamdulillah. Keseluruhannya, tambah lagi. Dari segi keseluruhannya, memandangkan terima kasih kepada Momen Buku di atas program seperti ini. Memandangkan hari ni, sekarang kita berada di penghujung tahun. Walaupun orang kata kita tak perlu tunggu penghujung tahun untuk berubah, tetapi kadang-kadang manusia memerlukan satu momentum untuk melakukan perubahan seperti hujung tahun, awal tahun. So sempena awal tahun yang akan datang tak lama lagi ni, tahun baru yang akan datang lagi ni tak lama lagi, jika ada mimpi, harapan kita yang kita telah tetapkan pada tahun 2021 tidak tercapai, it's okay, kita ada masa lagi, kita masih lagi ada peluang. Kita boleh lagi untuk membaiki kesilapan yang telah kita buat pada tahun 2021. Sukalah saya untuk kongsikan satu filosofi Jepun yang Helwa muatkan dalam buku ni, iaitu tentang Kintsugi. Kin adalah bermaksud goal, sugi bermaksud join. Maksud dia embrace and celebrate the beauty that comes with being broken. Kalau berdasarkan filosofi ni, orang-orang Jepun, jika ada bekas yang pecah, satu tembikar yang pecah, dia tidak akan buang bekas tu. Sebaliknya dia menggabungkan, menampal balik bekas itu dengan menggunakan salutan emas. Jadi bila dia menggunakan salutan emas, maka bekas itu menjadi lebih cantik dan lebih bernilai. Maknanya dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kesilapan yang telah kita buat pada hari ini, kita tak apa. Jangan disebabkan kesilapan itu membuatkan kita mengkritik diri kita, menyalahkan diri kita terlampau, kerana kita masih ada peluang untuk membaikinya. Sebab bila kita baiki kesilapan yang telah kita buat itu, kita akan menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Jadi itulah, it's okay kalau kita ada buat kesilapan. Jangan kritik diri dan bersedia untuk melakukan perubahan supaya kita menjadi lebih baiklah. Jadi itu saja, saya rasa. Minta maaf kepada Nisa dan semua yang ada pada pagi ini. Jika ada kekurangan, kalau ada manfaat boleh kongsikan dengan orang lain, sahabat-sahabat. Kalau tak ada manfaat, minta maaf banyak-banyak. Itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Salsabila atas perkongsian yang sangat banyak manfaat lah insya-Allah pada hari ini. Yang mana kita berkongsi tentang buku Secrets of Divine Love.
banyak je buku-buku rohaniah dalam dekat di pasaran. Tapi bila mana kita nak pilih satu buku yang betul-betul kena dengan kita, at least kita tahulah sikit sedikit tentang buku ni. Jadi penonton yang melihat live ni mungkin boleh consider daripada perbincangan kita tadi untuk membaca buku ni. Tak kisahlah anda pinjam dari kawan ke, pinjam daripada perpustakaan ke, ataupun beli terus sendiri di kedai-kedai buku yang berdekatan. Jadi sebagai akhirul kalam, buku-buku banyak bila kita baca buku ni dia akan mengubah persepsi kita terhadap kehidupan. Tu yang paling penting. Maksudnya kita sebelum baca buku dengan selepas baca buku tu bukan lagi orang yang sama. Sebab kita dah kita punya pengetahuan bertambah, persepsi kita terhadap kehidupan yang dah berbeza. Dan yang menjadikan kita yang nak bagi up lagi bila mana kita amalkan, betul-betul amalkan apa yang kita baca. Jadi itu sahaja daripada live My Book Time untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak Kak Salsabila atas perkongsiannya. Jadi jumpa lagi dalam sesi My Book Time yang akan datang. Terima kasih.